Udi beli dekat ke cikgu tu dia main tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis pilihan pada malam ini pada muka surat 46, hadis ke-61. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala huffatil jannatu bil makari wa huffatin naru bis syahawati. Rawahu Imam Muslim. Yang bermaksud daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, jalan ke syurga dibentangi dengan perkara yang tidak disukai, manakala jalan ke neraka dibentangi dengan syahwat. Kalau kita tengok tu jelaslah, nak masuk syurga bukan mudah, nak masuk neraka senang. Sekali lagi kita bawa contoh, kita tengok dulu keterangan syahwat. Syahwat ni mana keinginan. Syahwat yang diharamkan seperti arak. Manusia ni yang mana Allah larang yang tu dia nak buat sangat. Dia tak? Allah larang yang tu dia nak bulun. Ni perangai manusia. Nah. Zina. Ni semua ni perkara-perkara yang hawa nafsu kita ni suka. Hak dilarang tu bandit yang tu lah seronok nak buat. Melihat wanita ajnabi. Perempuan lawa lalu depan saya, takkan saya tak tengok, membazir lah kan. Buat macam mana? Ustaz pun ada hawa nafsu, orang ingat ustaz tak ada hawa nafsu. Itu yang setengah ustaz nikah mempan contoh. Nah, apa macam mana ada hawa nafsu. Nah, baik, nak pergi lah ngantuk mengumpat. Ni cukup sonok kan, mengatau orang cukup syok. Boleh sembang sampai jam. Baca Quran 10 minit menguap. Cuba pergi cakap mampu-mampu mengaru lara. Ui. Ni kadang mana kawan saya hilang lah, pergi mana dia? Dia tak ada. Saya duk baca Quran lagi, dia tengok saya sengap, terlena. Amboi. Kata hang duk diam lah, baca Quran. Tapi cuba kami sembang mampu-mampu lara.
sejam tak muak tu. Oh no. Yang kata iblis tu, no, iblis ni hebat. Siapa dia hebat? Dia hidup lebih lama daripada kita. Jadi kita nak kelentong dia kat mana? Dia yang pandai kelentong kita. Kan? Kata iblis tu lama. Nah. Dah kata lagi sini. Melakukan sesuatu yang melalaikan. Benar-benar lama cukup syok. Tengok TV. Sejam. Kalau cerita tu 3 jam tunggu sampai habis. Kan? Tambah pula time maghrib kan, dia buat cerita habis jam. Kan? Ada letih. Rumah saya TV banyak bulan dah tak boleh tengok. Tapi duk bayang, aku tak halal dunia akhirat. Ni Astro ni cukup haprak tuan-tuan. Masa nak panggil kita maksud dengan dia macam-macam manis. Bila kita nak terminate, kita nak batal, kita tak mau dah, telefon pun tak angkat. Duit. Nah, duk rugilah beratus ringgit setiap bulan. Telefon tak angkat. Saya ingat nak pergi Kuala Lumpur, nak pergi bakar dia punya pejabat tu. Masa nak panggil, ni ada baru punya apa nama? Tawaran, tak payah dia kata, ada pun aku tak tengok lah. Kan? Tak pasal 300 sebulan. Saya masa cukup menyesal lah. Kalau dekat saya bedah pasal Kuala Lumpur ni jauh. Telefon tak dapat. 3 bulan ni saya tak mau bayar. Tak mau bayar pun esok kalau setahun kena bayar juga. Time kita nak pergi potong kan, dia kata awak berhutang. Itu saya sembok lah dan telefon. Ni, tu saya cerita lah tawaran hampa memang hapraknya lah. Astro ni. Kata, time nak suruh kami ambil package ni manis. Time kami nak terminate, hampa sampai telefon pun tak angkat. Kan? Dia kenal tu, dia letak tu. Tu ada hati orang ni, ada tawaran baru. Dia panggil Astro Fiber. Fiber kepala bapak hang. Kan? Aku cukup geram 300 tak pasal melayang. Saya pergi bagi orang susah pun lagi bagus. Bulan ni saya tak membayar. Dia letih lepas ni. Nah. Lapor lah. Pegang remote tu. Saya macam-macam ada. Saya memang ambil fikir banyak tuan. Dulu memang duk tengok lah ni dah. Tak tahu piring tu lah buruk mak ye duk pergi kepak main rumah kami buruk mak ye banyak belakang rumah tu. Lepas subuh dia main lompat daripada rumah kau tu main rumah saya debu demak nak sambung tidur mau payah. Dia letih. Nasib lah malam dia tak main, dia main pagi je kan. Itu yang tak boleh tengok tu. Mau tak mau kena ajak rumah saya lah, dia yang rajin tengok dan dia duduk seorang-seorang tak buat kerja apa. Nah, Quran baca dah, dia pun teringin tak tengok lah ni, belajar tengok ni pula. Lah pandai lah. TikTok semua dah. Jadi ni pula saya nak kena pergi Kuala Lumpur. Bila nak pergi cari mereka, nak suruh mereka terminate tu apa yang susah dapat. Kena apa? Hotline. Lagi dia kata dan sebagainya. Inilah keinginan, syahwat, mana keinginan suka buat benda-benda yang lara. Tidak termasuk dalam hadis ini syahwat yang diharuskan, tetapi makruh membanyakkannya kerana dikhawatiri boleh membawa pada sesuatu yang haram. Dia boleh menyebabkan mengeraskan hati. Contoh, makan banyak ni pun tak bagus. Benar harus boleh makan halal, tapi bila makan berlebihan dia mudarat bagi kita. Dia kadang-kadang tambahlah, kalau kita makan tengok semua sedap sampai tak ambil kira langsung siapa buat kan, ada tak logo halal kan. Tapi dah ada mufti pula cakap logo halal tu tak penting, nak makan lah. Mufti pula pergi cakap macam tu, jam. Saya tengok video dah. Saya kata hampa mengaji tinggi pada aku, tapi
Mereka tak pernah jumpa ayat Quran ke kan? Sebab mereka tak peduli Quran, mereka kira hadis. Ulang sekali lagi. Bab makanan, minuman mesti wajib kena cari yang halal, yang bersih. Sebab dia ada kaitan dengan amalan harian kita. Di antaranya Al-Maidah. Kod lah kita tengok dalam ni. Mufti surah kelima ayat 88. Aku tak payah tengok. Wa kulu mimma razaqakumullah halalan tayyibah. Tu saya kata kalau makan berlebihan pun dia menyebabkan hati jadi keras. Yang bermaksud dan makanlah rezeki yang kami rezekikan kepada kamu yang halal lagi baik. Baik itu maksudnya suci, bersih, kata ulama, kata tok guru. Sebab yang halal, yang bersih ada kaitan dengan amalan. Mana dalil? Surah ke-23 Al-Mu'minun ayat 51. Ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibat wa'malu salihah. Takkan nak kata tak betul kot saya ni. Takkanlah duk dakwah 30 tahun lebih, belum ada lagi lah majlis agama di Malaysia mendakwa saya bawa ajaran sesat. Tak ada lagi lah. Kalau saya nak mana saya boleh di Malaysia, aku seorang yang baca Al-Quran, habaq surah ke berapa, ayat ke berapa. Orang lain baca kan, baru cari sendiri kan. Awak betul ke semua ustaz? Ya, kita ni tak perfect. Sebab Allah sebut wa khuliqul insanu dha'ifa, surah keempat An-Nisa ayat 28. Aku cipta manusia ni ada saja kekurangan, tapi insya-Allah kalau 10 ayat Quran yang kita baca, 9 tu insya-Allah betul surah dia betul, ayat dia betul, muka surat pun betul kan. Belum ada lagi lah majlis agama mendakwa saya bawa ajaran sesat. Ini saya baca surah ke-23 ayat 51. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makanlah kamu makanan yang baik-baik, halal, bersih. Dia kata sampai duk piajak orang, kalau orang tu tak semayang, kita tak boleh makan bekas tangannya. Saya tak mau. Dia kata tak ada masalah, Islam tak pernah jam macam tu. Sebab tu hampa ayat Quran tak boleh ingat macam aku. Nampak makan ikut dah sampai tak peduli langsung. Allah sebut makanlah Rasul makanan yang baik-baik, halal, bersih, wa'malu salihah, dan beramallah kamu dengan amal-amal soleh. Apa dia benda? Kata guru saya, bila kita makan benda yang halal, yang bersih, ia akan memudahkan kita beramal. Nak bangun tahajud senang, nak buat solat sunat duha mudah, nak baca Quran tak ada masalah. Kalau kita rasa payahlah nak bangun malam, sedangkan dengar kelebihan solat tahajud, kita masih duk terkejut juga, tu something wrong somewhere. Adalah tak kena tak mana-mana. Saya makan sebab pengalaman saya makan roti potong Cina. Saya mana nak tahu, saya lapar, duduk dalam refrigerator peti sejuk, buat keluar makan. Sepanjang hari itu saya malas baca Quran, hafal tak masuk. Tapi bila kita jaga makanan, jaga minum, itu kata keinginan, tengok semua sudah. At least ataupun paling tidak pun bila ada logo halal tu, kita pun taklah ragu, betul tak? Kuatlah bandil lapak kan. Lalu ada restoran Cina kan. Teringin nak makan bak putih ataupun kuih tiao teng. Dia ada logo halal. Tahu? Restoran ni ada logo halal. Makanlah. Aku mampu aku tak makan, mampu. Restoran tu nama apa? Restoran King Ching Kuat. Tahu? Jangan duk tanyalah restoran tu di mana. King Ching Kuat. Tu bila nak dah ada logo halal nak makan, makanlah. Pergi masuk kedai Cina. Kalau kita tak ragu tak apa, saya tak mau. Saya minta maaf tuan-tuan, jangan kata kedai Cina. Cina
Mu'alaf masih geli deleman. Minta maaf. Dia dah masuk Islam lah. Dia Kuala Lumpur. Dia pajak pergi makan. Oh, aku tak boleh pergi bang tu. Kan? Tapi pengalaman saya. Bila saya jaga makanan, jaga minuman. Bila orang kita duk cakap ni, dia kata action dan kat diri kepala bapak hampa. Sungguh kan kena buang apa? Sampai lah ni Bandin. Bila saya duk makan, jaga makanan. Saya lah ni mudah dah. Nak ingat Al-Quran. Bukan perlu hafal. InsyaAllah perlu tengok saja. Ada suara duk baca di telinga saya. Dia ulang. Baik Quran, baik hadis. Bila saya lupa, dia habang. Tuan-tuan mungkin tak percaya. Abang ni mungkin tak percaya. Rudi mungkin tak percaya. Takkan saya nak bohong. Saya ustaz weh. Nah, bukan takat ustaz. YB ustaz. Martabat sedang naik. Pada martabat naik tu yang tekanan darah aku pun naik. Aduh, pipi cek itu 194. Tu dia blood pressure 194. Andin, selang seminggu pergi cek, alhamdulillah 232. Itulah martabat naik. Cek baru ni 209. Aduh, tak tahu siapa. Tapi takatlah ni tak ada lah pening kepala nak jatuh ke. Dia punya efek dia antaranya dia boleh menyebabkan stroke. Tapi saya duk tanya, tak ke semua orang yang hypertension tu, makna darah tinggi ni, akan terlibat dengan benda-benda stroke ke apa-apa. Tak semesti. Mungkin yang tu normal bagi dia. Tapi orang baru-baru ni pergi cek sampai tak keluar tu dia tekan saya tengok, ya 25, 26 matilah aku. Lepas tu dia pun kecuk hilang pun. Ni wali dah aku pasal tukar tangan kiri lah. Tu yang 219. Ada letih tuan-tuan. Nah, mungkin korang tidur, keletihan, tension kan. Tapi kita nak abang macam tu tuan-tuan. Bila saya jaga makanan, jaga minuman, alhamdulillah mudah semua, ya Allah. Nak bangun pun mudah. Nah, dia bunyi sekali, insyaAllah bangkit lah. Kadang-kadang dia tak ada bunyi, aku bagi bunyi dulu. Aku bangkit gerak dah. Ui. Kan? Dah. Saya yakin kerana makanan, minuman dan termasuk pendapatan kita halal. Ni mufti duk pergi bercakap dan tu aku pelik. Ish, makan apa duk kira orang tu semayang tak semayang. Baca orang macam hang. Kalau aku duk tengok baca Quran pun tak. Baca ayat Quran nak panjang pun baca nak kutubah pendek. Aku nak tak aku boleh baca semua ayat tu. Baca sikit lah. Itu orang kata kita sombong. Duk pergi buat apa benda ni? Ni dalil saya baca ni tak betul. Muhammad, makanlah kamu makanan yang baik-baik dan beramallah kamu dengan amal-amal soleh. Amal soleh hanya mampu kita kerjakan apabila apa yang kita makan atau yang kita minum, pendapatan kita tu bersih. Dia memudahkan kita untuk beramal. Bila mudah tu yang dikatakan kita mendapat taufik. Ulang sekali lagi tuan-tuan. Hidayah ni makna petunjuk daripada Allah kepada seseorang untuk mengenal Islam. Itu tahu hidayah. Oh, hidayah dalam Islam bukan sembahyang 5 waktu ya no. Sembahyang malam, sunat duha, macam tu. Kan? Tapi tak boleh nak buat. Siapa tak boleh nak buat nanti? Belum dapat taufik. Nak dapat taufik saya yakin dan percaya. Jaga makanan, jaga minuman sebab Tuhan suruh. Mudah nak bangun. Letih macam mana pun insya-Allah boleh bangun. Kan? Baik. Taufik ayat dia, wa ma taufiqi illa billah. Surah Hud surah ke-11 ayat 88. Tanpa pertolongan Allah kita tak mampu buat. Dosa duk sembang. Tok guru ke ustaz ke baru nak start tak mampu. Baik. Dia menyebabkan keras hati. Tu nampak keinginan nak makan semua. Bagi saya tambah lalu makan benda yang orang kafir yang boleh elak kita elak lah. Dah ada syarikat Melayu yang bagus dia tapi haram dah. Apa GASB kan? Nanya kawan saya tuan-tuan. Kawan saya ni Kelang dia 20 tahun lebih dah. Ikhwan Food Industries.
Anak bongsu dia tu nama Ikhwan, dia bubuh lah nama tu. Bila puak-puak GISBH kena dengan dia kena soal siasat. Nah iya, ni pasal live ni pernah pergi dengar. Tak salah apa borong semua. Awak Syarilong seorang kan di Malaysia ni berpuluh Syarilong. Dia dah. Jadi dia kata sales memang drop Ustaz 50%, sedangkan dia 20 tahun dah. Mari nampak dah. Dia engineer civil IRO dia. Cok laku sign laku tu. Dia kata drop terus Ustaz. Pasal nama Ikhwan tak. Aku tenanya kau. Dia pun kena interrogation, kena bagi keterangan soal siasat. Itu dia jawab syok. Dia ni memang berani kau ni saya memang kawan dia lama orang 30 tahun. Dia kata encik jawapan cik saya buka arkam, dia kata tak arkam ni cik, kalau nak tahu orang tu arkam ada bini dia 4, bini saya 1 kawan yang interrogate dia pun senyum dia kata syarat nak kena arkam kan susah encik, bini 4, saya bini 1 tu. Ikhwan ni nama anak bongsu saya. Letih dia kata Ustaz kena ni sana. Heran tu macam-macam ni hampa kacau pasal apa? Saya tak apa ikut perkembangan apa masalah depa ni. Nak hidupkan semula al-arkam ke apa? Wallah apa dah pergi kacau. Semua apa kacau, Melayu semua apa kacau. Said Muhtar Bukhari kena kacau. Yang ni pula Puspakom dulu Melayu pegang lah tak pergi dah. Nak kata apa tuan-tuan? Saya tak tahulah nasib. Apa-apa kita duduk dalam masjid, kita minta Allah, ya Allah kau gagalkanlah segala perancangan jahat kafir dan munafik. Itu saja bagi saya. Tuan-tuan kena ingat, kafir naik tocang kerana munafik main peranan. Kalau tidak, Nabi Allah tak suruh Nabi berperang, berjihad menentang dua-dua golongan. Inilah musuh umat Islam selama-lamanya. Surah ke-9 At-Taubah ayat 73 dalil Quran. Ya ayuhan nabi jahidil kufar wal munafiqin waghluz alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Wahai Muhammad, berjihadlah kamu menentang kafir dan munafik serta keras dan tegas terhadap mereka. Mereka adalah penghuni neraka jahanam, seburuk-buruk tempat yang bakal mereka kembali. Dia suruh kita keras dan tegas kafir dan munafik. Surah ke-9 At-Taubah ayat 73. Kita keras dengan apa? Sama-sama kita. Dengan apa? Lembek. Letih lah. Kuih sari, kuih teruk, tuan-tuan tengok bau-bau ni. Dia di Desa Ru, Kota Tinggi Johor. Larian Pan Asian, larian yang panggil jageton ni tu lah. Yang ni larian syaitan. Telanjang pun dah. Puak-puak LGBTQ. Lepas tu ada seorang tu, dia pasang kelamin, alat kelamin, hak lelaki, berjuntai keluar. Apalah nak jadi ni? Kuih teruk lah ni. Kan kuih teruk bila tukar mai kat depan ni menjadi macam tu. Allah Akbar. Tak tahu dah tuan-tuan, aku pun cemuh kat depan ni. Nantilah aku buat semayang hajat, minta mampu cepat lagi pokok ni. Boleh? Aku ingat nak buat ni mampu cepat semua ni. Dan menteri dah lah, pasal aku sayang lah. Pokok kapiak dengung apa? Sakan ni apa? Baik. Tetapi makruh membanyakkannya. Keinginan syahwat ni kerana dikhawatiri boleh membawa kepada suatu yang haram. Mengeraskan hati. Banyak makan hati keras tuan-tuan. Banyak tidur pun tak boleh. Banyak makan, banyak tidur. Meninggalkan ketaatan, akhirnya kita jadi malas. Betul tuan-tuan. Saya sebut apa yang Nabi ajar dalam hadis. Kita amal ibadah ni buat ikut kemampuan, jangan terlalu berlebihan. Dibimbangi, dikhawatiri kita akan menjadi malas, akhirnya kita tinggal itu.
Tu saya pesanan. Ada dalam kitab ni, tapi saya tak ingat kat mana. Nah, takut kamu jadi jemu. Nah, buat patuk badan. Kata kalau contoh tahajud 2. Okey. Nah, lepas tu witir 1 peringkat awal permulaan. Dah setahun dah duduk macam tu, kita nak pertingkatlah sikit kan. 2 tahajud, 3 witir. Nah, macam tu lah. Jangan duduk pergi rombat malam ni sampai 20 rakaat tahajud, 3 rakaat witir, sama macam malam bulan Ramadan lepas tu 3 bulan tak buat lah. Tak salah. Khairul a'mal adwamuha wa in qala. Ni pesanan Nabi. Sebaik-baik amalan berterusan walaupun sedikit. Biar sikit tak apa, tapi berterusan. Daripada banyak sekali itu kan. Nah, jadi dia kata akhirnya meninggalkan ketaatan dan sebagainya. Baik, saya nak kait sikitlah. Nah, hadis ni dengan ayat Quran lah. Cuba tuan-tuan dengar semula. Nah, jalan ke syurga dibentangi dengan perkara yang tidak disukai, manakala jalan ke neraka dibentangi dengan syahwat, keinginan. Nak masuk syurga payah, nak masuk neraka mudah. Dalil Quran yang wajib kita percaya memang ada syurga dan neraka. Surah ke-42 Asy-Syura ayat ke-7. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sebahagian manusia akan dimasukkan ke dalam syurga, manakala sebahagiannya lagi akan dihumban ke dalam neraka. Saya pun tak tahu nasib saya di negeri akhirat kelak, ahli syurga atau ahli neraka. Tapi kita sedang berusaha nak ikut Islam, nak berpandukan kepada petunjuk Allah dan Rasul sepanjang kehidupan kita. Baik. Jadi berdasarkan ayat ni tadi senang, jelas maknanya nak masuk syurga, sebahagian manusia akan masuk syurga, sebahagian lagi akan dihumban ke dalam neraka. Mai kita tengok ayat Quran. Apakah mudah untuk kita memasuki syurga Allah? Tadi Tuhan beritahu sebahagian masuk syurga, sebahagian masuk neraka. Persoalan sekarang ni, apakah mudah bagi kita untuk memasuki syurga Allah? Jawapannya tidak mudah. Siapa kata? Tuhan kata, bukan saya kata. Surah ketiga Ali Imran ayat 142. Hari ni angkat apa tu, ditangkap belakang noh. Enjin lama. Dia bukan mengangkat berat-berat ni. Kan? Makan pun tak boleh, makan sembarangan. Kemarin dulu tak boleh jalan, ingat nak mati dah. Tapilah aku ni. Tak boleh nak jalan tak dah. Ya Allah kan. Lepas tu saya ambil Shifa tu, bam saya dah beli kat kawan. Lumuk kepala 5 minit rodi, bangun terus macam Superman. Saya kata kat bini saya, aku nak pergi mandi, aku nak sembahyang duha, nak mati pun matilah. Kan? Alhamdulillah hidup lagi sampai malam ni. Sampai tak boleh berjalan tu, silap mah tahu pasal apa. Itulah makan buah kokong. Lah ni yang mana aku tak boleh makan, memang aku stop. Aduh, keinginan lah. Syahwat sedap, makan manis. Dulu saya kena di Terengganu, di Bukit Besi. Pergi ceramah daripada Kuala Lumpur. Makan apa? Mata kucing. Punya manis, orang Kedah kata manis yang mat. Tapi long kata manis bahang. Bahang pula kan. Manis lah roti. Saya makan kat 3 kilo seorang. Punya sedap. Tu keinginan tu, syahwat tu. Makan-makan tak malah tidur. Makin suara tak ada. Suara tak ada tuan-tuan, 5 bulan setengah. Khutbah pun susah. Kuliah tak apalah, kita boleh rendah. Khutbah nak keluar suara payah. Allah pergi dah, dia kata. Dia fikir, buat macam-macam tak jadi, tapi ada penawar bila sesuai dengan kita. Hari itu saya sebenarnya berhenti di farmasi itu nak cari ubat lain. Dia kata tak ada Pak Haji. Saya teringat suara saya. Ni apa ubat nak bagi keluar suara boleh tak? Dia kata ada. Betul lah dia kata. Pak Haji try makan
dia bagi sepapan. Takkan aku nak makan sepapan kali, matilah aku. Pak Haji try tengok sehari sekali je dah. InsyaAllah seorang main balik. Betul, sesuai dengan saya. 3 biji 3 tablet 3 hari. Suara keluar, aku tak makan dah mata kucing. Maaf tu. Aku boykot tu mata kucing, dokong. Buah tinikan pun sama tuan-tuan. Kalau makan lebih suara hilang, tapi dia tak serius macam mata kucing. Makna mungkin sistem body kita tak sesuai. Kan? Sesuai kalau hampa saya makanlah 10 kilo pun dan tak bila suara hampa ke suara aku. Tapi kalau kita tahu dah tak boleh. Lagi satu yang memang saya tak makan dah, kalau hampa nak jamu aku jangan buat ni. Yang ni susu pekat. Yang ni lah marah saya tak makan puluhan tahun masa saya kerja. Dulu bila kerja heran tu, 2 hari sekali ciri, 2 hari sekali ciri. Saya duk pergi klinik ambil MC lah. Doktor kata hang ni kerak dengan MC. Dah ikut suka aku lah, bukan hang bayar gaji aku. Saya kata buruk mak ye weh. Dia kata hang makan apa 2 hari hang mai jumpa aku. Lepas tu dia tanya hang ada makan condensed milk, susu pekat. Oh yang tu memang aku minat. Itulah punca hang berhenti. Sebab tu saya tak makan lah. Susu tepung tahu ni tuan-tuan untuk kesihatan lah. Tuan-tuan cek kalau body kita tak boleh tu, tak usah gagak. Dia akan mudarat ni menjadi kata kan. Baik, macam tu juga makan benda yang haram, yang syubhah, akhirnya jadi malas, nak taat pada Allah pun susah. Dengar ayat ni, Ali Imran surah ketiga ayat 142. Nak bagi tahu pada semua pada malam ini yang menonton TikTok nak masuk syurga bukan mudah, jangan duk berangan. Hak duk cakap pun tidak dijanji syurga. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Tuan-tuan dengar makna. Dan ada huraian tentang jihad. Baik. Apakah kamu mengira bahawa kamu akan masuk syurga? Di sini makna istifham ingkari lah orang mengaji bahasa Arab. Tuhan tanya dalam bentuk perli. Orang putih kata sarkastik. Perli. Makna hampa ingat senang lah masuk syurga aku. Macam tu lah. Apakah kamu mengira bahawa kamu akan masuk syurga? Padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antaramu dan belum nyata orang-orang yang sabar. Berdasarkan ayat ini, Dr. Hamka rahimahullahu ta'ala menyatakan dalam tafsir beliau, bila cari memang ada insyaAllah, dia sebut syurga apa kata dia sebut dia minta 2 perkara, jihad dan sabar. Mari kita tengok apa makna jihad. Jadi nak masuk surga bukan mudah tuan-tuan. Di sini dia urang jihad. Tapi jihad ni dia bagus. Ini sebab tu saya baca bagi tuan-tuan dengar. Sebab jangan kita sempitkan pengertian jihad dengan perang semata-mata. Tidak. Yang pertama, berperang untuk menegakkan Islam dan melindungi orang-orang Islam. Macam di Palestin tu. Itu jihad berperang untuk menegakkan Islam dan melindungi orang-orang Islam. Cuma nak kena baca dari Quran Al-Baqarah 190. Bila Islam membenarkan kita berperang? Itu kena perang tak? Makna Islam tu selamat, sejahtera. Islam ni senantiasa menganjurkan yakni rundingan. Perang ni ikhtiar yang terakhir. Orang putih kata last resort. Ikhtiar terakhir baru perang. Kita berunding, lepas tu buat gencatan senjata. Tapi dengan bangsa Yahudi ni tuan-tuan, almarhum Dr. Sokobawi kata tak payah gencatan senjata, kita perang terus. Betul tuan-tuan. Mereka ni janji gencatan senjata sebulan, seminggu dia main tembak kita balik. Sebab tu kata mereka ni kita angkat pedang, kita berjihad, perang fi sabilillah. Jadi tuan-tuan dengar masa mana yang kita dibenarkan berperang.
Saya takut bila baca tafsir ni, jihad berperang untuk menegakkan Islam dan melindungi orang-orang Islam. Bila kita boleh berperang? Bila negara kita dicerobohi. Masa tu boleh tuan dengar. Saya tak pastilah sini dia terjemah macam mana. Ayat 190 Al-Baqarah. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu. Negara kita dicerobohi. Masa tu siapa lari berdosa besar. Nak tengok dosa, kena tengok ayat Ali Imran kot 155. Lari pada perang. Kita cek. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi janganlah kamu melampaui batas. Perang pun ada etika. Tak boleh kerak lapan, tak boleh bunuh kanak-kanak, wanita, orang yang sedang beribadah. Ni etika perang dalam Islam, tuan-tuan. Bagus sungguh. Tengok di New Zealand, orang duk semayang Jumaat dia main tembak habis kan. Pop mati 40 orang. Tengok video bila dia dimasukkan dalam penjara, puak-puak kapiak semua sepak dia, pakat tabuh dia. Depa tak setuju tindakannya. Tu pun kapiak. Sebab tu tuan-tuan, kita tak borong semua. Kata kapiak tu jahat. Bukan semua orang Islam tu pun baik. Dia tak? Ada Islam jenis munafik, jenis keturunan buang. Tahu buang? Apa kenal tak buang? Buang dah abang dah. Rupanya keturunan dia banyak lagi tu. Duit hidup. Buat tak gelap, buat lawak meluat perempuan ni. Tetapi janganlah kamu melampaui batas. Pergi bunuh kanak-kanak, pergi tebang pokok, bom rumah orang. Ya Allah, apa ni? Tak ada hati perut tu, pokok ni. Kerana sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang melampaui batas. Perang pun ada etika dah. Orang tua-tua, orang sakit, orang beribadah. Saya pernah ingat guru saya katalah orang ni orang bukan Islam, dia duduk tengah beribadah dalam kuil lah. Duduk tengah perang ni, dia pun lari masuk dalam kuil doa. Jangan duk buat dia, bagi habis doa tu. Jangan dah. Lepas tu baru tanya, mau lawan tak? Dia kata tak mau lawan. Tak boleh. Duduk tengah perang rancak ni, mampus habis kapek-kapek Yahudi ni, dia pun angkat bendera putih. Kena berhenti perang. Wa in jana'u lisalmi fajnah laha. Suratul Anfal surah ke-8 ayat 61. Apabila musuh sudi untuk berdamai, maka berdamailah dengan mereka. Islam cantik. Mari kita tengok ayat 155. Kalau tak silap saya, Ali Imran 155. Lari pada peperangan adalah dosa, tuan-tuan. Tu ayat 155. Okey. Sesungguhnya orang-orang berpaling di antaramu pada hari bertemu dua pasukan itu, hanya saja mereka digelincirkan oleh syaitan disebabkan sebahagian kesalahan yang telah mereka perbuat, dan sesungguhnya Allah telah memberi maaf kepada mereka. Jadi siapa yang lari daripada peperangan tu adalah dosa. Tapi kalau dia minta ampun ke Allah tu, yang nak ampun Allah, bukan kita. Baik. Itu di antara. Jadi makna jihad, dia kata sini yang pertama, berperang untuk menegakkan Islam dan melindungi orang-orang Islam. Sebab tu tuan-tuan, kalau macam kita kata di Palestin kot, contoh dia, mereka hari-hari kena tembak kan. Kalau ada orang Arab yang tak ada niat nak berperang, nak mempertahankan Islam, kalau mati munafik tau. Man mata walam yaghzu walam yuhaddi nafsahu bihi mata ala syu'batin min nifaq. Hadis Muslim. Sesiapa yang mati, dia tak pernah perang dan tidak pernah terlintas di dalam hati untuk berperang. Perang nak selamatkan Islam. Mati ketika itu, mati dengan membawa balik benih munafik. Habis. Kena ada cita-cita nak memperjuangkan Islam. Tapi ingatlah, lagi negara tak dicerobohi, tak boleh. Tapi kalau orang Islam ditindas, dizalimi, takkan nak sabar ikut kan.
Tu cerita. Kita ada kelebihan tuan-tuan. Kalau kita mati memperjuangkan agama Allah, mati syahid. Kan? Kita niat elok-elok, bahagia di akhirat. Yang kedua, makna jihad memerangi hawa nafsu. Tadi semua nak berkedara. Bak kutih sentai, kuih tiaw teng, wantan mi. Ustaz macam tahu kan? Awak aku tak tahu, aku duk kawan dengan Cina, duk kerja pen dulu daripada duk order. Kita nak lalu kok kedai tu, pergi pesan lah, ni bagi wantan mi satu tu. Itu nak, itu Cina mau. Aku dah lah warak dari dulu. Laksa yang sedap ni tuan-tuan, laksa sedap, laksa keksing dekat Penang Road, ingat sampai lah dah. Ais kacang dia sedap, laksa dia sedap, sedap semua. Mana tahu aku makan. Masa tu zaman jahiliah. Lah tak boleh pi dah, gila-gilaman ya Rabbi. Itulah macam kita berkawan dengan Cina. Saya seorang Melayu. Mai petang buat overtime mau kan. Dia tak dapat syariah, jom kita makan laksa, dia betul sedap ni, halal. Dia abang aku pula halal, kalau bapa hang halal. Kita masa tu zaman Umar Al-Khattab jahiliah. Allah ingat balik. Hampa ingat tak dulu zaman-zaman kita budak-budak duk makan rojak tonggek. Alah bawa warak pula tak. Macam-macam mulut duk lawan cicak. Mulut India, mulut Cina tu dia sedapnya macam ni. Tu yang baca Quran pun malas patah-patah tu. Bila saya berubah, awak boleh memang jelas. Saya tak makan lah, abang tu yang pelik-pelik. Antu tu duk abang tu sedap dah mana. Kan? Hak kita boleh elak, kita elak. Kan? Memerangi hawa nafsu. Semua nak makan. Ya halal, makan sampai 3 kilo seorang hilang 5 bulan setengah, padan kau. Tengok tu akibat kan. Jadi dalam surah apa Allah kata, makanlah kamu tetapi jangan melampaui batas. Memerangi hawa nafsu juga dikirakan sebagai jihad. Mendermakan harta benda untuk kebaikan Islam dan umat Islam, ini juga jihad. Harta benda kita, mana kita nak boleh ting Siti Khadijah, memang tak boleh ting. Ya. Yang menyamai Siti Khadijah seorang Sayyidina Abu Bakar. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada beliau, apa lagi yang ada pada engkau wahai Abu Bakar? Apa dia jawab? Yang ada, yang tinggal kat aku ni Allah dan Rasul dia. Aku bagi hadis ke semua. Omar duk ingat dia menang lah. Nabi tanya Umar, hang macam mana? Nisfa mali, aku ada separuh lagi harta aku, menang lagi Abu Bakar. Bagi ke semua. Itu jihad. Jadi Abu Bakar jihad juga. Pasal apa? Dia bagi separuh dia simpan. Masya Allah. Jadi jihad yang ketiga ialah saya nak tengok Ustaz. Okey. Mendermakan harta benda untuk kebaikan Islam dan umat Islam. Sebab tu tuan-tuan, bila kita nak derma, kita nak sumbang, kita nak infak, niat elok-elok. Jangan duk tok dan tabung macam tu naya. Abang banyak kali dah. Ni yang saya duk amal tu, itu saya sakit. Ubat kita makan lah, tapi masuk tabung ya Allah. Sembuhkanlah penyakitku. Jangan kau mudaratkan. Sebab Nabi kata, dawu mardhakum bis sadaqah. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Ubatilah penyakit kamu dengan sedekah. Nampak? La gamala kita tak ada tabung di rumah tak apa, tapi pergi cari QR code. Mana-mana masjid kan boleh transfer. Niat untuk ibu bapa. Kalau saya ingat ibu bapa saya, keluarga telah meninggal, guru kita dan telah meninggal, untuk kita kalau main masjid ada tabung, pegang RM1. Jangan terus masuk Radhi. Niat apa hajat kita. Radhi pun minta hajat sampai kat 100, tak padan dengan RM1.
RM1 hajat 100. Malu kat malaikat. Kan? Jangan duduk dengan tu innamal a'malu binniyat. Nabi sebut setiap amalan tergantung pada niat. Saya buat tu mana ya Allah, janganlah kau mudaratkan penyakit aku. Ini puasa macam sihat ni. 2-3 hari ni pening, dah marah tak jadi. Kan bila sengit kanan nampak rumah pening. Selalunya duk nampak rumah pusing tu puak-puak yang kena cakorai. Aku tak kena cakorai tapi nampak rumah pening. Nampak rumah pusing depa lah. Lama dah tak jadi. Depa kata ayam tak jalan dalam telinga kau lah. Dia nampak orang ni boleh buat. Nah, masuk tak pun. Jangan kau mudaratkan penyakit aku. Nah. Jadi mendermakan harta benda untuk kebaikan Islam dan umat Islam itu juga jihad. Dan selalu saya sebut, Dr. Yusuf Qaradawi pun sebut, bila kita kuat, kita mengamalkan infak di Allah, Allah akan ganti dengan hidayah dan taufik. Kerana bagi RM1, Allah bagi hidayah, bagi kita faham tentang Islam, Allah bagi pertolongan, taufik untuk kita beramal dengan apa yang kita faham. Itu kelebihan sedekah berdasarkan hadis yang dihurai oleh beliau. Nah, sebab apa? Rumah kita malaikat masuk selepas subuh. 2 malaikat. Allahumma anti munfiqan khalafan. Ya Allah, berilah ganti terhadap apa yang dia ni nafkah di jalan kau. Ganti tak semestinya RM1, tapi Allah ganti dengan memberi hidayah. Oh, Islam macam ni dan kita boleh buat. Itu hidayah dan taufik. Malaikat lagi seorang, Allahumma ni mumsikan talafan. Kalau tahu rumah ni batil kedekut, binasakan harta dia. Jangan kedekut tuan-tuan. Amal sedekah setiap hari. Amalan yang paling mudah adalah sedekah. Nak suruh tuan-tuan baca Quran, payah. Guru saya tu 50 tahun tuan-tuan, dia baca surah Yasin, Ad-Dukhan, Al-Waqi'ah, Al-Mulk setiap hari 50 tahun. Setiap hari Rodi weh. Rodi pun 50 lebih sikit tu dia. Setiap hari Pak ni. Kita Yasin malam Jumaat bid'ah. Saya duk fikir macam mana dia, apa kekuatan Tuhan bagi kat dia 50 tahun semayang malam tak pernah tinggal. Kita yang tak pernah tinggal kencing malam kan. Musim-musim hujan ni orang kembang kita sejuk kan. Saya duk menung apalah kelebihan dia. Memang dia kok. Saya dulu masa saya kerja bank saya kerja di Bontobai, rumah dia pakai Buntang, rumah dia dekat kat rumah saya. Saya akan telefon dia, saya panggil Pak Ngah. Alah ni Pak Ngah ngajak mana? Pak Ngah tak payah bawa dia lah, saya. Masa pipi duk bawa dia kat 2 tahun tu lah saya banyak dapat ilmu sikit sebanyak. Dia mengaji Mesir 11 tahun. 11 tahun tu mengaji. Kita nak kata apa kan? Dia kata kalau Quran ni yang dia baca itu dia setiap hari. Kita pun tak tanya apa kelebihan. Tak payah tanya, kita amal dulu. Bukan senang nak buat kalau Allah tak bagi taufik ya. Jadi dengan kita bersedekah ataupun kita mendermakan sebagai harta benda kita di jalan Allah, itulah kelebihan. Itu juga jihad, mendermakan harta benda untuk kebaikan Islam dan umat Islam. Macam kita duk sumbang dekat Palestin. Ni musim sejuk tuan-tuan kan, dah musim sejuk lah. Kalau di Yaman dah sejuk lah. Kalau Yaman sejuk, lepas sejuk lah 9 sampai bulan 3. Saya pergi Yaman dulu bulan 4. Masa tu tak pernah sejuk lah. 4 sampai 9 ni dia mula panas. Di Yaman dia 2 musim. Jihad yang keempat, membenteras yang batil dan menegakkan yang hak. Itu juga jihad. Mari kita baca Al-Quran. Nak tanya tuan-tuan dan perempuan, hak batil ni dia boleh bertahan lama ke? Ustaz sembang lah. Hak batil ni memang nampak hebat, gah, tapi akhirnya dia kecundang. Kebenaran mampu mengalahkan kebatilan. Kita usah takutlah.
Kita duk berjuang tak menang sampai tak jadi kerajaan. Jadi kerajaan sat, lepas tu hilang kuasa Allah. Harap-harap Kedah tak hilang pun. Doa-doa lah tuan-tuan. Kita kekalkan amat berhormat kita. Bulan 11 ni ada sidang dun 5 hari. Awak sekali ni lama tau. Tahun lepas 4 hari. Tahun ni 24 sampai 28. Saya pun nak kena booking hotel setiap. Takut orang ni booking. Saya tak suka ulang ni. Kesulitan ni letih kan, duduk situ senang. Sebab dewan sidang tu dengan hotel tu dekat-dekat lah, 2-3 kilo lah kan. Saya dia naik piawai 8.30 ada lah dalam sidang. Dalam dun ada dalam dewan kan. Tengok orang lain main lambat, dah main pukul 9. Tapi yang kata sidang dun ni tuan-tuan, dia strict semua. Pukul 1 kalau dia bunyi pukul 1 pun kena berhenti lah. Cakap kena berhenti, sambung kat ni 7. 4.30 tu pun nak balik lah. Aku heran, tak payah lajak tak murah. Pelik-pelik. Yang tu umpah patuh sangat. Sidang dun lama lepas sekali ni bajet. 17 bulan ni ada pertemuan dengan MB saya ikut. Nak bincang tentang bajet kan. Apa nak minta kan. Saya nak minta lah allowance adun dinaikkan. Kan, pengurusan dinaikkan. Tak cukup tuan-tuan. Kami dapat sebulan 8,000 untuk pengurusan. Kaki tangan saya 4 orang 5 orang. Mana nak cukup? Sewa 1,000. Takaful perkeso saya carum dua-dua tu kat mereka. Sebelum ni mereka pom tak ada. Saya buat perubahan. Lepas tu gaji mereka lagi. Kan banyak pun kena kesian, kena piala start loan, tak dokumen tu kesian kan. Mau tak mau kita bagi duit kita lah, top up kat mereka duit minyak. Kita duk kerap top up, nama-nama kita pun jalan kengkang lah kan. Sekali-kali top up tak apa, kerak-kerak jalan kengkang lah aku. Tengoklah kalau nak tanya apa, nak sebut 2 benda tu lah. Untuk pengurusan dipertingkatkan sikit. Tapi elang kami mampu aku tak sebut, malu. Nampak ingat aku tak ada kemaluan lah. Mampu aku tak sebut. Tapi kalau orang lain sebut, aku sokong. Lepas buat MB, penat lah sokong. Kalau kita nak sokong, kita malu kat orang kan. Allah tu pun syukur dah kan. Baik. Hari ni tuan-tuan, saya program dengan orang Eropah. Mereka main apa, geometrik apa tu panjang, disaster research apa tu. Main 60 orang. Dia ada Poland, Spanish, Spain, Greece, ada seorang US kan. Jadi kena berucap kan. Aku ingat aku tak kenal. Aku kenal juga pasal tuan rumah. Aku cakap orang putih ke hari ni. Hampa pergi tengoklah video. Macam Mat Saleh kan. Sampai dia tak faham. Cakap orang putih. Hari ni pergi hari ni. Dia pergelak lah. Aku buat lawak sopa tu lah. Sempoi. Kawan-kawan dia, Ustaz boleh cakap orang putih. Tak tengok tag lah. Tengok apa. Aku sekolah orang putih. Cuma saya tak cakap panjang lah. Pasal ramai orang nak bocah. Mereka main di dataran tsunami. Kan ada galeri tsunami. Saya pun bawa 2 kali masuk galeri tsunami. Betul tuan-tuan. Rupanya yang meninggal dunia kerana tragedi tsunami ni bukan 120,000 orang, 230,000 orang. Seluruh dunia. Ada 5-6 negara yang terlibat. Penang rupanya ramai mati 50 lebih. Pantai mereka 12 kot. Adalah gambar-gambar tu semua. Jadi saya pun dah ucapan mengalu-alukan kedatangan mereka tu lah kan. Mereka hak nak jadi pengurusi pun duk pening. Adun dalam orang putih kata apa? Duk main tanya aku, State Assemblyman. Saya ingat yang tu. Yang tu tak kenal. State Assemblyman tu adun lah, ahli Dewan Undangan Negeri. Kemana? Putih. Lepas ni jadi Presiden Amerika lah pula. Orang putih tu dia punya gelak lah aku buat lawak tu. Celah-celah tu aku cakap bahasa Sepanyol. Saya tanya, I understand there's one of the delegates
from Spain. Am I right? Yes, dia kata dia ada. Lepas tunjuk, aku cakap, "Como estás?" Dia terkejut. "Como estás tu? How are you?" Kan? Oh, dia pun heran. Tu saya abang, betul tak macam mana aku pandai cakap Sepanyol? Sebab dulu aku tengok cerita Rosalinda. Dia pun punya gelak. Apa tak gelak lah buat awak? Tak gelak ke dah? Rosalinda, ayammu. Saya minta maaf, saya bukan reti serius. Dia pun gelak semua. Ada dalam video tu. Gelak lah. American tu gelak semua perempuan tu. Dah lah gemuk. Lepas tu sudah mainlah bagi capa tukar cendera hati ya, cendera hati. Dia panggil profesor from Philippines bagi cendera hati lah. Saya bagi tahu rumah kan. Aku cakap bahasa Filipina pula. Selamat. Betul kata selamat. Terima kasih. Dia terkejut tuan-tuan. Itu mai akan bojor pula. Sawadika. Mai dekat sikit aku nak dakap. Dia kata ustaz semua bahasa berarti aku belajar. Selamat tu bahasa Filipina. Melayu kata terima kasih. Seorang sampai aku nak sebut nama tak erti Poland. Punya panjang. Lepas tu ada pula nama SYZKT nak sebut. Saya tak sebut dah. Saya kata minta maaf. Terlalu ramai, terlalu banyak nama. Aku pun tak mampu nak sebut. Dia kata nama dia Poland memang payah sebut. Tapi kalau orang putih, Christopher. Kan senang abang Christopher. Eja SYKTZ nak sebut nama. Ini pengalaman baru lah bila jadi adun. Dia ni program ni UUM tu kan. 5 tahun kot daripada duk buat kajian tentang tsunami. Nanti dia akan keluar lah. Jadi apa cara kita nak membendung, nak pastikan selamat lah. Tu dia antara dan dia dapat peruntukan tu bukan daripada Malaysia, daripada Europe 9 juta. Baik. Jadi dia kata di sini yang kata membenteras yang batil dan menegak yang hak itu juga adalah jihad. Mana ayat Quran? Tuan-tuan tu saya bimbang. Batil ni dia hebat tak macam tangan mana pun dia tetap akan kecundang. Surah Al-Isra surah ke-17 ayat 82. 82 ke 81. Wa qul ja'al haq wa zahaqal batil inna batila kana zahuqa. Baik kita cek. Surah ke-17 ayat 81 Al-Isra. Wa qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Dan katakanlah yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Terus saya bimbang. Terus berjuang. Percayalah. Sebab Islam ni agama Allah. Takkan Allah nak tengok umat Islam dibelasa, dizalimi, dibunuh semena-mena. Cuma belum sampai masa. Pasal apa tuan-tuan? Sebab ini terus terang lah kita kena sebut. Kerana pejuang-pejuang Islam ni pun banyak yang tak ikhlas. Kalau tidak tuan tak sebut dalam surah Ali Imran ayat 179. Mengaku pejuang Islam tapi terlibat dengan sistem riba. Itu yang lambat menang. Lah ni proses tapisan. Allah tapi kita semua tak selamat, termasuk dengan saya ni. Sebab tu nawai tu kena niat ada elok. Maka Allahu liyadharul mu'minin ala ma antum alaihi hatta yamizal khabitha min at-tayyib. Dalam surah Ali Imran 179. Tapisan Allah akan terus berjalan tuan-tuan. Bila dah semua yang tinggal ni jernih, masa tu menang. Yang batil tetap akan lenyap bila kebenaran tu datang. Kena yakin. Itulah jihad tuan-tuan. Jadi itulah di antara tuntutan. Bukan mudah nak masuk syurga. Saya tertarik dengan inilah ayat tadi. Makna jihad tu ada 4 macam. Kemudian di penghujung ayat Allah
pertama Allah nak kita perlu berjihad, yang kedua perlu banyak bersabar. Tuan-tuan, kata almarhum Dr. Wahbah Zuhaili, Syekh Wahbah Zuhaili, kita ni sabar ni kena ada 5. Sabarnya ada 5. Pertama, perlu banyak bersabar di dalam kita melakukan ketaatan kepada Allah. Contoh semayang. Jangan semayang macam ayam patuk padi, tak boleh. Mana dari Quran? Toha surah ke-20 ayat 132. Wastabir wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka. Tu apa dia maksudnya? Suruhlah, perintahlah ahli keluarga kamu mendirikan solat serta bersabarlah di dalam menunaikannya. Kami tidak meminta rezeki kepada kamu, tetapi kami yang memberi rezeki kepadamu. Jadi dalam kita nak taat pada Allah, kena banyak sabar. 2 rakaat semayang seminit Allah. Tu tambah di Indonesia lagi syok. 23 rakaat 7 minit. 20 tarawih 3 witir. Kalau aku duduk sana, tu imam tu memang kena tabuh aku. Aku nak minta apa dalil ni? Mayang lintang 7 minit 23 rakaat, tuan-tuan. Bagi saya, kalau 2 rakaat subuh tu hak sederhana, mesti paling tidak 3 minit. Kalau 4 rakaat tu 5 ke 6 minit. Kalau 4 rakaat 2 minit memang laju. Tambah pula mayang tak bunyi pula. Tuan-tuan perasan tak aku jadi imam? Semayang tak bunyi mesti laju. Aku pelik tu. Semayang tak bunyi. Bukan imam sini lah. Bukan Sungai Ulang tu. Sungai Seluang. Bukan Sungai Seluang tu. Di Zimbabwe tu. Hak tak bunyi mesti laju. Aku pelik. Saya bunyi tak bunyi tak mahu. Tu yang saya segan nak jadi imam, saya lambat. Ni kau nak cepat habis. Dalam melakukan ketaatan kena banyak sabar, kata Syekh Wahbah Zuhaili rahimahullah ta'ala. Kena sabar. Macam kita pergi umrah, saya yang paling perik tuan-tuan ialah sa'i. Tadi tak pernah pergi no. Tawaf saya boleh lagi lah. Tapi bila nak main sa'i, ya Allah, ya Allah, kurniakanlah kekuatan kat aku. Tuan-tuan ingat senang lah. 7 pusingan tu dekat 3.4 km. Nasib baiklah boleh berhenti bayang dulu. Tapi jangan duk berhenti kena capati pula. Apa tak boleh lah. Minum air apa relax, sambung pula. Perik semua. Tu kena sabar. Kan? Main mesti lagi nak melontar. Orang punya ramai pun kena sabar. Sebab tu kalau kita mengaji, kita belajar bab haji, kalau dah ramai macam tu, bersesak-sesak, tangguh dulu lontaran dia. Buat isu tak lorat apa kan. Cuma kita tak boleh tahlul awal lah. Apa kena belajar. Kalau tak belajar, dia bukan tahlul, dia jadi bahlul. Bunyi lul kan, bahlul kan. Punya kelang kabut nak pergi cepat habis, ya Allah, boleh melontar, boleh himpun. Belajar. Saya tak arif lah, tapi kita pun tanya orang yang pandai. Jadi kita buat macam ni belajar. Baik. Yang kedua, sabar dalam kita berhadapan dengan ujian. Tuan-tuan, Allah uji di Pantai Merdeka lah. Kena sejam lah di Pantai Merdeka. Bendang 30 relung, pagi dah kuning dah, kebah masuk dalam layar. Allah, tu kalau dapat ambil tu lagi 100,000 nilai dah. Tu dia pun telefon, YB banjir ni, YB main tengok. Kita pun turun bila randuk ayak, randuk pakai bot lah, ayak dalam satu tempat tu elok-elok randuk lintah mai. Tok guru ni dengan lintah bukan takut, lebih kurang macam tu nak lari nampak pondan lah. Tengok ceramah kemai. Bukan saya geli tu kan. Aduh, saya tanya ada lintah tak? Makcik tu kata memang ada. Aku tepi lah.
Dak dia pun bau orang tu. Haruk tu. Nasib baik tak naik tu, dia naik kat pembantu saya. Padu ayat Allah macam-macam lah tuan-tuan. Allah uji. Datuk ribut pula kan. Masa ribut kat 50 orang. Rumah yang ketiga kat 10 rumah. Ya, alhamdulillah ada satu NGO tu, saya telefon dia, apa boleh tak bagi sikit ni kan, boleh, tapi depa pun ada had lah, tidak melebihi 7,000. Mana tak cukup kita top up. Susah, minta Allah uji semua. Dua sekali ribut dan banjir lah. Belah Padan Terak pula banjir round kedua. Hak Monak Bukit round ketiga. Rumah kawan saya Ustaz Solihin, dia pernah main ganti kot. Baru cuci 2 minggu sudah. Hari ni dia balik rumah, dia hantar gambar Allah sekerat. Tuan, habis kena ujian ni, kena sabar. Ayat dia tuan-tuan Al-Baqarah 155. Allah uji. Seterusnya sabar dalam apa? Sabar kita berhadapan dengan dunia. Dunia ni pun kena sabar. Kuasa, kekayaan, kedudukan. Kalau tak sabar nak kita semua. Nabi sabar. Depa bagi macam-macam tawaran, tolak. Sabar terhadap dunia. Yang keempat, sabar terhadap maksiat. Maksiat ni tadi syahwat. Tapi kalau kita boleh kontrol hawa nafsu kita, kita tak bermaksiat, mana kita orang yang sabar. Syarat masuk syurga 2, jihad dan sabar, Ali Imran 142. Yang kelima, sabar di dalam perjuangan. Kena sabar.